Tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, dalam suasana COVID-19 kita diuji dengan berbagai bentuk, dari sudut ekonominya, dari sudut kesihatannya, dan sememangnya dari sudut kesihatan golongan yang paling fragile adalah golongan lebih 60 tahun. Jadi sebab itulah pihak JAIZ mengenakan, ataupun semualah masjid-masjid mengenakan SOP yang ketat untuk hadir ke surau masjid. Ada orang buat bandingan, ustaz, shopping mall tak ada pun susah-susah, okey je, kedai-kedai makan okey je. Kita tak nak disebabkan seorang dua yang membawa wabak itu menyebabkan surau masjid, tempat orang yang suka pergi masjid ini akan terdedah dengan ancaman. Tuan-tuan sekalian, ujian sememangnya akan datang dalam hidup kita, dan sememangnya itu adalah pakej yang Allah Ta'ala sediakan untuk golongan yang Allah sayang. Ianya bukanlah semata-mata penghapus dosa, tetapi jauh daripada itu untuk mengangkat darajat kita ke arah yang lebih baik. Ialah kalau kita pergi gym, tuan-tuan tengok budak-budak muda pergi gym, dia angkat bebanan untuk apa? Adakah sebab nak buang tenaga yang ada? Ustaz, banyak makan lah, kena pergi gym sikit, buang tenaga. Tidak. Mereka angkat besi untuk menghasilkan badan yang lebih kuat lepas pada tu. Simple. Kita pergi training ke, pergi larian ke, berlari ke, kan. Dulu saya terlibat juga dengan olahraga. Rumah Merah, sekolah Taman Selasih. Dapat 2 emas 100 meter dengan 200 meter. Kan. Kalau Cikgu Fuad ingatlah. Kan ada cikgu sini. Maksudnya kena training, latihan. Latihan itu untuk menghasilkan kesan yang lebih luar biasa lepas pada tu. Samalah dengan kehidupan ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok series of ujian, pelbagai siri ujian yang Allah kenakan kepada para anbiya, Nabi-Nabi golongan yang paling terpuji dan terpilih, cream of the cream, yang paling mulia, yang paling hebat, tapi ujian pada mereka tak pernah ada discounting pun. Nabi Adam, tuan-tuan, daripada duduk dalam syurga, akhirnya teruji untuk dicampakkan ke dalam bumi. Ini ujian yang berat. Nabi Adam terpaksa tanggung, tuan-tuan. Terpisah pula dengan Hawa, hanya sebab makan buah larangan. Yes, memanglah itu dianggap satu hukuman, tapi itu adalah ujian yang Allah tentukan kepada Nabi Adam AS untuk duduk di bumi setelah mengecapi nikmat duduk dalam syurga. Hilang nikmat, ujian. Nabi Nuh AS, selang beberapa ketika Nabi Nuh lah, Nabi Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh AS, tuan-tuan, dia buat kapal untuk selamatkan manusia. Happen to be anak sendiri tak naik pula kapal. Dah lah anak tak naik, anak nak naik bukit pula. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan, Nabi Nuh AS menyaksikan anaknya sendiri mati kelemasan. Tuan-tuan, bukan calang-calang orang boleh tengok anak depan mata mati terkapai-kapai, tapi bapak tak boleh tolong. Kita kalau tengok anak lemah, terkejut jugalah. Apa nak jadi-jadilah, yang penting anak selamat. Tak pandai berenang pun tak apa, tiba-tiba boleh pandai berenang pasal anak lemas. Tuan-tuan, Nabi Nuh AS dapat warning terus daripada Allah Ta'ala. Nabi Nuh minta, ya Allah, anak aku tolong selamatkan. Allah Ta'ala bagi warning, wahai Nuh, dia memang anak engkau, tapi dia bukan di kalangan engkau. Sedih tak Nabi Nuh? Sedih. Allah cabut nikmat anak depan mata. Ujian yang Allah tentukan pada Nabi Nuh AS. Yes, dia bina kapal, dia boleh berdakwah 1000 tahun, tapi anak sendiri hilang daripada radar kehidupan dia. Ujian. Nabi Ibrahim lagi teruk, tuan-tuan. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah terus. Khalilullah berarti kekasih Allah. Tapi ujian Nabi Ibrahim tidak pernah kurang. Bermula di saat dia dilempar dalam api. Ini bukan ancaman untuk dilempar, lempar sungguh. Nabi Ibrahim boleh tak berkata, ya Allah, aku daripada aku muda sampailah sekarang dilempar dalam api, kerja aku adalah musnahkan patung-patung berhala, tapi kenapa sampai saat ini aku masih lagi dihumban dalam api kerana menegakkan kau?
Apa yang berlaku tuan-tuan, kita semua sedia maklum, api yang bersifat panas menjadi sejuk. Keajaiban boleh berlaku dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Ya, samalah dengan kita tuan-tuan. Di saat luar negara semua COVID-19 naik, mengalahkan bursa, pum naik saham. Tapi kat Malaysia turun. Mungkin ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala pandang orang nak pergi masjid, orang rindu ke masjid, Allah turunkan kes itu dan kita boleh pergi masjid. Yes, memang kita tahu asbabnya, kita patuh SOP. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan itu tidak berlaku, maka tidak berlaku tuan-tuan. Siapa nak jangka? Melbourne shutdown kali kedua dah. Melbourne, New Zealand tak ada kes, Malaysia tak ada kes, tengah-tengah Melbourne pula shutdown, tutup, lockdown kali kedua Melbourne. Ya, maksudnya kalau kita buka border, tak tahulah. Sekarang ni kita bersyukur sebab kita boleh kawal dalam. Buka aja border, yalah, sampai bila tak buka border? Yang kita harapkan agar bantuan daripada Allah, macam mana Nabi Ibrahim dapat api yang bersifat membakar, tiba-tiba sejuk, sesuatu yang tak boleh terima di akal, berlaku dalam hidup Nabi Ibrahim. Adakah terhenti di situ ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Allah tambah lagi ujian. Di saat Nabi Ibrahim mendapat anak yang pertama, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya di Bakkatin Mubarakah, di Bakkah, di tanah yang tandus di Mekah. Tinggalkan anak yang kamu sayang tu, wahai Ibrahim. Tak cukup dengan itu, di saat Nabi Ismail sampai ke usia boleh berjalan dan berlari, sembelih dia pula. Ujian, ya. Nabi Ibrahim dapat anak yang boleh disuruh sarah. Allah sebut sa'ya di saat Ismail sampai ke umur sa'ya. Sa'ya ni sa'i, boleh berjalan dan berlari. Maksudnya budak yang boleh disuruh sarah. Kita kan sa'i, tawaf, sa'i lah. Sa'i ni kan berjalan Safa Marwah. Di saat Ismail sampai ke usia sa'i, sa'a, boleh berjalan, sembelih dia sekarang. Ujian bagi Nabi Ibrahim digelar Khalilullah sebab dia sanggup korbankan anaknya sendiri kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah tukarkan pensyariatan itu kepada menyembelih seekor kambing. Habis Nabi Ibrahim. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan terus. Ya, kita tak sampai masuk dalam ikan. Yes, memanglah kita 3 bulan tak dapat roti gardenia. Bulan pertama tu kita menggagau roti gardenia. Mana roti? Kawan saya dia bawa driver, bukanlah kawan, jemaah masjid, dia bawa driver roti tu, dia kata orang kejar dia macam zombie kejar. Baru parking orang dah ketuk pintu, turun. Kenapa encik? Nak roti. Saya tak buat listing lagi, orang dah kejar dah, hambat dia. Jadi itu baru 3 bulan lockdown, baru sebulan pertama kelang kabut, panic buying penuh dah, rak buku tukar jadi rak sardin je, sardin, beras semua ada. Sampai sekarang tak habis-habis lagi rak tu. Itu dia punya hebat orang Malaysia ni, punya panic buying tu, sampai rak tu pun masih lagi ada. Tuan-tuan, Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, belakangnya laut. Allah Ta'ala takdirkan laut yang bersifat bercantum terbuka menjadi jalan. Ini keajaiban, mukjizat yang luar biasa Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah sayang.